Salam and hai guys. So hari ini kita akan bincangkan mengenai photoperiodism. Photoperiodism ini adalah fenomena di mana organism, contohnya pokok, punya respons terhadap relatively light and dark period, iaitu photoperiod dalam 24 jam dalam satu hari. So di mana untuk perkara tersebut, pelan respon ini akan menyebabkan kita ni boleh berbunga, kita boleh germinate, kita boleh bercambah, boleh kata membesar untuk pokok lah. Okey, so di mana kalau kita dekat Malaysia ini kadang-kadang kita tak nampak sedikit pasal benda ni, sebab kita kat Malaysia ini kita dikurniakan dengan kata keadaan yang agak kata stable, iaitu 12 jam siang, 12 jam malam. Kita tak pernah jumpa lagi ataupun kita tidak berada di kawasan yang ekstrim, contohnya dekat Europe ke, dekat South Africa ke, kat Australia ke, di mana siang dan malam dia ini sentiasa berubah, di mana kita akan ada 2-3 jenis pokok yang akan beradaptasi dengan perkara tersebut. Okey, so saya pernah cerita dulu daripada semester 1 di mana kata kita ada siang dan malam yang panjang yang berbeza. Okey, so hari ini kita akan tengok apa 3 jenis pokok dia yang kita panggil sebagai short day plant ataupun SDP, long day plant ataupun kita panggil sebagai LDP, dan day neutral plant, iaitu pokok yang tidak kisah pasal cahaya ini. Okey, so pada waktu siang apa yang berlaku adalah phytochrome kita ni tadi, macam ni dia regulate cahaya ni, dia akan absorb red light, di mana dia akan convert jadi PFR. So bila PFR tinggi, apa yang berlaku adalah dia akan stimulate the production of fluorescent dekat long day plant. So di mana production of fluorescent occurs in leaf, dan fluorescent akan transport pergi ke leaf dan seterusnya ke flower bud via flowerworm, dan fluorescent ini akan stimulate kita punya pembungaan. Ini untuk long day plant yang berlaku pada waktu siang. Dan seterusnya kita ada pada waktu malam. Okey, apa yang kita lakukan adalah phytochrome akan absorb PFR, di mana dia akan tukar jadi PR, dan di mana low concentration of PFR ni akan stimulate production of fluorescent dekat short day plant, di mana fluorescent pula akan producekan dalam leaf, dan fluorescent ini akan dibawa kepada flower bud gunakan flowerworm, dan fluorescent ini akan stimulate kita punya flowering process. Okey, so waktu siang secara simpelnya, waktu siang PR absorb tukar jadi PFR, PFR banyak, PFR stimulate fluorescent, di mana fluorescent ini akan menyebabkan pokok itu berbunga. Pada waktu malam PFR diabsorb tukar jadi PR, PFR rendah. So bila PFR rendah, fluorescent ini akan dihasilkan dan menghasilkan berbunga. Tinggi ke PFR, rendah ke PFR, dia akan menyebabkan pokok itu berbunga. So untuk short day plant ni, apa yang berlaku adalah dia memerlukan siang yang pendek dan malam yang panjang, di mana apa yang berlaku adalah dia akan ada increase of PFR concentration yang akan inhibit flowering. Okey, kenapa? Sebab they need a long night to convert all PFR to PR. Okay, so reduction of PFR concentration akan stimulate the production of fluorescent that cause of flowering in SDP. So kalau short day plant ini, dia perlukan malam yang panjang untuk dia mengubah, dia mengubah PR tu menjadi PFR. Kalau PFR terlalu banyak, dia tak boleh berbunga. Okay, contoh pokok short day plant ini adalah chrysanthemum, soybean ataupun morning glory. Okay, so seterusnya kita ada long day plant. So bila sebut long day plant, apa yang berlaku adalah dia memerlukan siang yang panjang dan malam yang pendek untuk flower, sebab kalau banyaknya PFR, dia akan induce flowering dekat dalam long day plant, di mana dia perlukan hari yang panjang untuk convert PR kepada PFR. So di mana bila increase PFR concentration, dia akan stimulate fluorescent production that cause a flowering. Okay, so di mana during short night period, PFR ni tak dapat convert tukar jadi PR. Okey, ini untuk long day plant. Contoh pokok dia adalah iris, ini bunga, spinach, bayam kita ataupun cereal yang ada. Okey, so seterusnya kita ada day neutral. So day neutral ni akan berbunga ketika certain kata waktu dia mature. Contoh dia tak kisahlah siang panjang ke malam pendek ke. Contoh dia pokok tomato ataupun pokok padi. Okey, so sekarang ini bila kita tengok cahaya, cahaya ini untuk short day dengan long day plant ini sangat sensitif sedikit. Okay, kita tengok pada foto short day plant. So apa yang berlaku adalah ini short day plant memerlukan kata siang yang pendek, malam yang panjang. Okay, contoh yang pertama ini siang dia panjang, dia tak berbunga. Contoh yang kedua, siang dia pendek, dia berbunga. Dan contoh yang ketiga, siang dia pendek, patutnya berbunga, tetapi tiba-tiba ada flash of light.
ada cahaya sikit, pam, ada cahaya. Dia tak berbunga sebab dia sangat-sangat sensitif terhadap cahaya. Ini untuk short day plant. Untuk long day plant pula, okey, dia kalau siang dia panjang, dia berbunga. Contoh dia contoh satu ni lah. Siang dia pendek, dia tak berbunga. Okey, contoh yang ketiga ni dia lain sikit. Okey, siang dia pendek, tiba-tiba buka light tu sikit, pum, dia berbunga. Okey, so walaupun dia kena interrupt sedikit dengan field light, tapi dia boleh berbunga. Di mana kita akan bincangkan mengenai role of red light dekat sini. Okey, cuba tengok gambar ni betul-betul. Dekat bawah ini kita ada long day plant dan atas ini kita ada short day plant. Okey, so kalau kat bawah ini bunga kalau ungu ini, okey, untuk gambar yang pertama ni yang saya tunjuk dengan arrow ni, okey, so dia akan kata berbunga sebab siang dia panjang. Untuk short day plant tak berbunga. Okey, untuk contoh yang kedua, dia tak berbunga sebab siang dia terlalu pendek. Tapi untuk short day plant dia berbunga sebab siang dia pendek. Okey, untuk yang contoh yang ketiga, long day plant, apa yang berlaku adalah dia berbunga, tapi disebabkan oleh kehadiran red light. Okey, red light. Dekat atas pula tak berbunga sebab ada red light. Okey, untuk contoh keempat, dia tak berbunga. Kenapa dia tak berbunga? Sebab kehadiran far red ataupun kalau ungu tu tadi. Tetapi untuk pokok short day plant, dia akan berbunga. Okey, again, contoh yang kelima, kita tengok kat sini, dia berbunga. Kalau ungu ni berbunga, pokok long day plant ni berbunga disebabkan oleh kehadiran dua red light dekat atas ni. Short day plant pula tak berbunga. Okey, so untuk contoh yang terakhir sekali, dia tak berbunga untuk long day plant ni disebabkan oleh kehadiran dua kali far red yang timbal balik color merah kita. So short day plant yang akan berbunga. So di mana red light ini akan efektif untuk interrupting kita punya night light time. Okey, so banyak soalan-soalan yang dalam PSPM ada menceritakan mengenai kata penggunaan artificial light untuk memastikan pokok kita ni boleh berbunga secara efisien. Ya, ini disebabkan kita boleh able to tweak kita punya photoperiodism. Okey, terima kasih kerana menggunakan chapter 10. Alhamdulillah saya dapat siapkan semua video untuk chapter 10 ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.